اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini insya-Allah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. Suara tak jelas? Dah jelas ha? Sekarang jelas tak? Clear? Okey. Hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. Ayat yang ke-52. Kalau tak silap saya ayat 52. Okey, sebelum kita sambung, kita tengok ayat yang lepas pengajarannya dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah menceritakan tentang keadaan tiga golongan manusia di hari akhirat. Pertama, penghuni syurga, ashabul jannah. Yang kedua, ashabul a'raf, golongan yang berada di satu tempat yang dinamakan Al-A'raf, iaitu sebagai tempat tahanan sementara sebelum mereka dimasukkan ke syurga. Dan yang ketiga, golongan ahli neraka. Dan akhirnya akan menjadi dua tempat sahaja, iaitu syurga dan neraka. Dan Allah beritahu apa yang berlaku sebelum Al-A'raf ni, golongan ashabul a'raf masuk ke syurga. Apa yang berlaku, iaitu perbualan ahli syurga dengan ahli neraka. Kemudian perbualan ahli ashabul a'raf dengan ahli syurga dan ahli neraka. Kemudian yang ketiga, perbualan ahli neraka ataupun permintaan ahli neraka daripada ahli syurga. Ahli neraka yang last sekali ialah ahli neraka meminta kepada ahli syurga agar diberi sedikit air dan juga rezeki yang dilimpahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Sangat beza jauh nikmat rezeki yang Allah bagi kepada ahli syurga 24 jam tak putus, tidak bermusim, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Allah kata nikmat buah-buahan dan sebagainya dalam syurga la maqtu'ah, tidak pernah terputus, wala mamnu'ah, dan tidak pernah terhalang. Kadang-kadang buah ada tapi tak boleh nak ambil. Kalau kat dunia ni kadang-kadang musim buah ada tapi kita tak boleh nak ambil sebab jauh. Kadang-kadang dekat, duit pula tak ada kan. Kadang-kadang duit ada tapi buah pula tak ada. Itu sifat tu tidak ada dalam syurga. La maqtu'ah, tidak pernah terputus, wala mamnu'ah, dan tidak pernah terhalang. Jadi rezeki yang banyak itulah yang diminta oleh ahli neraka daripada ahli syurga. Dan ahli syurga menjawab. Ahli syurga tak jawab tak boleh. Kalau jawab tak boleh, mungkin ahli neraka akan faham hari ini tak boleh, minggu depan mungkin boleh. Tapi ahli syurga memberi jawapan yang tegas, yang menggambarkan air, walaupun air kosong, dan juga apa saja rezeki daripada syurga adalah tidak boleh, tidak berhak untuk ahli neraka mengambilnya. Dengan ahli syurga menggunakan perkataan haram. Innallaha harramahuma, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ni air kosong, air mineral kepada ahli neraka. Dan apa saja rezeki yang dalam syurga Allah haramkan. Dan kita dah sebutkan, adakah semua tak boleh kepada ahli neraka? Semua rezeki, semua nikmat yang menyedapkan, yang menghilangkan dahaga, yang mengenyangkan, itu haram. Tapi sebaliknya, minuman ataupun makanan yang menyeksakan mereka itu halal. Seperti al-hamim, air panas yang mendidih, ma'in sadid, air darah yang bercampur dengan nanah, dhari', makanan yang berduri, buah zakum yang busuk,
dan sebagainya. Jadi semua yang dihalalkan oleh Allah sebenarnya bukan makanan, bukan minuman, tapi ialah azab. Okey. Timbul persoalan, kenapa ahli neraka masih meminta air atau rezeki daripada ahli syurga? Adakah mereka tak tahu benda itu tak boleh dan haram? Ada dua pandangan, ada dua jawapan. Pertama, mereka tahu tapi mereka mengharap. Kok boleh. Mereka tahu benda itu haram. Tapi mereka mengharap masih ada harapan. Kokoklah satu masa Allah kesian, Allah akan bagi, maka mereka pun minta. Pendapat yang kedua, mereka tahu benda itu haram dan mereka tahu benda itu tak boleh, tak mungkin sama sekali. Tapi kaedah dalam pepatah Arab mengatakan al-ghariqu yata'allaku bizabad. Orang yang sedang kelemasan, dia akan bergantung kepada apa saja walaupun buih. Buih di laut ni tak boleh selamatkan orang yang lemas. Tapi sebab dia dah dah buntu, tak tahu nak buat apa, dengan buih pun dia bergantung. Walaupun buih itu sebenar tak boleh selamatkan dia. Begitulah. Ahli neraka tahu air ke, makanan ke, buah-buahan memang haram dan tak boleh untuk mereka. Tapi mereka minta juga, seumpama orang dalam kecemasan, dia akan minta apa saja walaupun dia tahu benda itu tak boleh. Jadi marilah kita cari rezeki Allah dalam syurga bermula daripada di dunia dengan kita memperbanyakkan amal soleh. Allah kata wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata, berilah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita nak makan macam-macam dalam syurga, nak nikmat yang kekal abadi, syarat dia mudah aja. Pertama, jadi orang yang beriman. Yang kedua, jadi orang yang beramal soleh. Maka Allah kata, kalau siapa yang ada dua ni, beriman dan beramal soleh, dia layak untuk mendapat berita gembira. Apa berita gembira? Anna lahum jannah. Sesungguhnya bagi mereka adalah syurga. Anna lahum jannatin, dan tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan sungai pula ada 4, madu, arak, susu dan air yang diproses. Kemudian kullama ruziku, setiap kali mereka diberi makan, min rizkin, min samaratin, daripada buah, sebagai rezeki pada mereka, mereka akan bertanya, kenapa bagi buah yang sama kami dah makan? Sama ada makan kat dunia, iaitu rupanya sama, warnanya sama, bentuknya sama. Tapi bila makan, rasanya lain. Jadi bila diberi buah kepada ahli syurga, dia rasa, ni buah ni kami dah pernah makan ni. Tapi bila mereka makan, rasanya lain. Kemudian diberi lagi buah yang lain, mereka kata kami dah makan tadi. Bentuk yang sama, warna yang sama, boleh tak bagi yang lain? Allah kata makan. Bila makan, walaupun bentuk yang sama, warna yang sama, tapi rasanya sangat-sangat berbeza. Tengok nikmat yang Allah bagi, tak payah tanam, tak payah ada tanah, tak payah berkebun, tak payah menunggu bertahun-tahun sampai berbuah. Terlintas saja apa saja buah, tanpa kira musim, tanpa kira di mana saja, dan tanpa henti. Makan di syurga bukan kerana lapar dan tidak ada kenyang, maka makannya tak akan berhenti. Nikmat itulah yang langsung tidak ada kepada ahli neraka. Jadi pengajaran untuk kita, bersedialah untuk satu tempat yang kita akan dimasukkan satu tempat yang bukan setakat buah tak boleh makan, bukan setakat nasi, tapi air kosong pun diharamkan, dan bukan satu hari, bukan setahun, selama-lamanya. Semoga Allah jauhkan kita daripada api neraka. Allah ma'jirna minan nar. Allah ma'jirna minan nar. Allah ma'jirna minan nar. Okey, kemudian Allah bagi tahu apa punca ahli neraka masuk neraka sehingga semua rezeki yang baik diharamkan kepada mereka. Puncanya Allah sebut dalam ayat 51, allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iba. Mereka menjadikan agama ni macam main-main. Mereka tak bergas sungguh-sungguh. Yang mereka nak, mereka amalkan. Yang mereka tak nak, mereka tolak ke tepi. Musim perayaan, hari raya, mereka pergi masjid. Musim lain, mereka tak pergi. Kelas agama, mereka tutup aurat. Pergi tempat lain, mereka buka. Jadi mereka jadikan agama ni ikut nafsu mereka, ikut kehendak mereka. Kemudian Allah kata,
pada hari itu, iaitu pada hari akhirat, kami lupa mereka sebagaimana mereka lupa kepada kami, mereka lupa pada agama kami di dunia. Jadi balasan adalah mengikut jenis amalan. Kalau manusia lupa pada agama Allah, manusia lupa pada Allah kat dunia, maka balasannya sama, iaitu Allah juga akan lupa kepada manusia ini di akhirat besok. Termasuklah bila ahli neraka minta apa saja permohonan, Allah buat tak dengar aja. Allah lupa pada mereka sebagaimana mereka lupa kepada Allah semasa di dunia. Kemudian hayat hari ini kaitannya ialah Allah nak bagi tahu apa punca mereka lupa kepada Allah. Apa yang menyebabkan mereka ni lupa pada agama mereka? Apa sebab? Ayat ni hari ini menjawab. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad, dan pasti, dan demi Allah. Bagaimana kita dah diberitahu sebelum ni beberapa kali, kalau ayat walaqad mana ada wallahi tapi tak disebut. Jadi pertama penegasannya ialah wallahi, demi Allah. Yang kedua lam, pasti. Yang ketiga qad, sesungguhnya. Jadi kita kena faham bila Allah bersumpah ataupun Allah tegaskan dengan 3 perkataan, 3 huruf, makna Allah nak bagi tahu kita supaya kita faham yang Allah nak bagi tahu selepas ni satu benda yang sangat-sangat besar dan penting. Manusia tak akan bersumpah kecuali benda itu penting. Apatah lagi Allah pula bersumpah, dan Allah bersumpah dan menegaskan dengan 3 perkataan. Wallahi, lam, qad. Jadi bagi perhatian apa yang Allah nak bagi kita selepas ini. Iaitu Allah kata ji'nahum. Ini nun kan? Kami telah mendatangkan kepada mereka. Kami telah mendatangkan kepada mereka bi kitabin, dengan kitab. Okey, kitab ni dalam bahasa Arab dalam bentuk nakirah, kitabun. Kitabun. Dia beza kalau al-kitab al-kitabu ada alif lam. Ini makna spesifik, iaitu kitab itu. Ada itu. Jadi alif lam ni menunjukkan spesifik. Tapi kalau tidak ada alif lam menunjukkan umum. Kitab. Kitab apa? Umum. Itu satu maksud dalam bahasa Arab. Yang kedua, kitab juga perkataan nakirah, dia memberi 2 makna. Satu, umum. Yang kedua, bukan makna umum, tapi makna kebesaran. Jadi bila Allah sebut kitabin tanpa alif lam, Allah nak beritahu kitab ni satu benda yang besar. Bukan maksud umum, tapi maksud kitab yang aku nak bagi tahu, yang aku bawa data ni adalah satu kitab yang besar, bukan kitab biasa-biasa. Okey, kemudian apa sifat kitab ni? Allah kata fassalnahu, kami telah jelaskan. Ya. Kitab ini kami telah jelaskannya. Apa maksud kami telah jelaskannya? Iaitu kami telah terangkan. Fassalnahu, kami telah terangkan. Iaitu Quran ni tak mungkin tak difahami. Siapa saja baca Quran, siapa saja belajar, sama ada dia orang tua ke, lelaki ke, perempuan ke, kanak-kanak ke, kalau dia baca, dia belajar, dia boleh faham. Ini maksud fassalnahu. Dan ini selari dengan ayat yang Allah sebut dalam surah apa? Al-Qalam. Walaqad
yassarnahu lizikri fahal min muddakir. Allah sebut berulang kali, 4 kali. Walaqad, dan demi Allah, pasti sesungguhnya kami telah yassarnahu, mempermudahkannya. Nya ni apa? Balik pada kitab. Kami telah mempermudahkannya untuk apa? Lizikri, untuk peringatan, untuk panduan, untuk pengajaran. Jadi bila kita kata kurang susah nak faham, kita menolak maksud ayat ni. Kita mengingkari kata-kata Allah. Allah kata mudah, kita kata susah. Tidak ada yang mengatakan susah, melainkan Quran bukan susah, tapi dia yang menyusahkan. Tidak ada yang mengatakan Quran itu susah, melainkan dia adalah orang yang malas. Jadi siapa saja belajar Al-Quran, walaupun dia kanak-kanak, dia boleh faham. Okey? Jadi Allah kata kami telah jelaskannya ala ilmin. Ala tu ala ilmin. Kalau terjemah harfiah atas ilmu mungkin tak faham. Kita terjemah maksud dia iaitu berpandukan ilmu. Apa maksud ni? Kami jelaskan Al-Quran ini, kitab ini berpandukan ilmu. Apa maksud? Apa yang Allah nak bagi tahu? Tak, petunjuk di sini pula, hudan. Kami jelaskan kitab ni berpandukan ilmu. Ilmu siapa ni? Ilmu Allah. Ilmu Allah apa sifatnya? Luas. Allah tahu yang dah berlaku, yang sedang, yang akan berlaku. Bahkan sebelum Allah cipta apa-apa pun Allah dah tahu. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Semua yang termaktub dalam kitab Al-Quran ni, semua berdasarkan ilmu Allah, yang Allah tahu apa yang akan berlaku 10 tahun, 1000 tahun, 100,000 tahun. Apa yang Allah tahu, apa yang terbaik untuk manusia, apa yang tak baik, undang-undang mana yang sesuai untuk semua bangsa manusia, undang-undang yang macam mana yang sesuai untuk sepanjang zaman. Jadi ilmu Allah lengkap. Jadi bila kitab Allah, undang-undang Allah berdasarkan ilmu Allah yang meliputi segala-gala, merangkumi semua bangsa, semua zaman, maka kitab ini adalah sempurna. Tak mungkin kitab ni tak sesuai 10 tahun akan datang. Tak mungkin kitab ni tak sesuai di Jepun. Tak mungkin kitab ni tak sesuai di Afrika. Sebab apa? Sebab ilmu Allah meliputi semua bangsa, semua zaman, semua tempat. Dan sangat berbeza dengan buku yang ditulis oleh manusia. Manusia kalau tulis buku berdasarkan ilmu. Ilmu siapa? Ilmu dia. Ilmu manusia ni setakat mana ilmu manusia? Kadang-kadang yang dia sendiri pun tak tahu apa akan berlaku pada malam tu. Jadi macam mana dia boleh tulis buku yang sesuai untuk semua orang? Untuk diri dia pun buku tu kadang-kadang lepas 5 tahun tak sesuai. Sebab itulah kita belajar di mana-mana, di sekolah ke, di universiti, lepas 10 tahun ke, lepas 20 tahun, dia tukar pula silibus. Lagi cepat tukar menteri, lagi cepat tukar silibus. Menunjukkan apa? Kitab yang ditulis oleh manusia tidak berpandukan ilmu yang lengkap. Kadang-kadang ilmu yang kita belajar dulu sekarang tak sesuai dah, lapuk dah. Masuk baku sampah. Sebab itu semua buku-buku yang kita belajar kat sekolah, kita simpan dalam almari ke kita buang? Buang. Yang kita belajar kat universiti, kita simpan dalam almari ke kita buang? Mana ada? Semua buang, kita tak buka pun. Kadang-kadang belajar bahagian account, tapi jual burger kan, buku tu dia tak pakai dah. Kan? Tapi buku Al-Quran, zaman Nabi sesuai, zaman sahabat sesuai, zaman tabi'in sesuai, zaman kita sesuai. Ada tak orang buat Al-Quran? Tak ada. Tak ada orang buat Al-Quran, kecuali orang yang hatinya dah mati. Sebab apa dia tak buang? Walaupun dia baca beribu kali. Kenapa dia tak buang? Sebab Quran sesuai untuk sepanjang zaman, untuk semua orang, untuk semua tempat. Ini maksud ilmu. Sebab itulah siapa yang tak belajar Al-Quran, siapa tak ada buat Al-Quran, seolah dia menafikan ilmu Allah yang ada dalam Quran tak sesuai zaman sekarang.
ataupun tak sesuai untuk dia. Walaupun dia tak cakap macam tu, bila dia tak nak tadabbur Al-Quran, seolah-olah dia menafikan ilmu Allah yang ada dalam Quran tak sesuai untuk dia. Oh, makna dia lebih hebat pada Tuhan. Sebab itulah salah satu tanda manusia sombong dengan Allah ialah mereka tak nak belajar kitab Allah. Sedangkan kitab Allah berdasarkan ilmu yang meliputi segala-galanya. Maka sebab kitab ni berdasarkan ilmu Allah yang meliputi segala-gala, merantasi zaman, merantasi bangsa, merantasi tempat, maka kitab ini sesuai menjadi hidayah sebagai panduan. Jadi apa makna hudan? Apa makna petunjuk? Apa makna petunjuk? Kita kata kalau kita pergi ke mana-mana ada penunjuk jalan kan? Penunjuk jalan. Apa maksud penunjuk jalan? Jadi kita kena buat apa dengan penunjuk jalan tu? Kita nak pergi satu tempat tapi tak tahu ada penunjuk jalan di tengah jalan. Apa patut kita buat? Kita ikutlah. Itu makna penunjuk jalan. Jadi begitu juga Quran sebagai panduan, sebagai penunjuk jalan. Mana apa? Kena ikut. Tapi boleh tak kita ikut dalam keadaan kita tak faham? Tak boleh. Wassalam. Jadi macam mana? Nak ikut? Kena faham. Sebab tu Allah mencela orang yang tak faham Al-Quran. Allah mencela orang yang tak faham Al-Quran. Bila tak faham, dia tak menjadikan Quran sebagai hidayah, petunjuk. Kan? Ada satu benda, biasanya apa saja manusia minta, dia akan cari. Dia bukan setakat minta je. Saya ulang, biasa manusia kalau dia minta sesuatu, dia akan cari. Mana selepas minta, dia akan usaha mencari. Ataupun dia cari, kemudian dia minta. Tapi ada satu benda yang sangat penting dalam hidup manusia. Dia minta, tapi tak cari. Dan dia minta bukan sekali. Beribu-ribu kali dia minta. Setiap hari. Tapi dia tak mencari. Dan benda yang dia tak cari ini sebenarnya lebih penting daripada benda yang dia minta dan dia cari. Contoh, dia minta rezeki. Dia cari tak rezeki? Dia cari. Dia nak naik pangkat kan? Dia nak naik pangkat. Dia minta pada Allah. Kemudian dia cari tak? Ya, dia bekerja keras. Dia nak beli tanah untuk buat rumah kan? Dia minta pada Allah. Berdoa. Kemudian dia cari tak? Dia cari. Dan minta nak pergi Mekah kan? Tapi dia usaha tak? Ya, dia kumpul duit. Simpan tabung haji. Tapi ada satu benda yang lebih besar daripada rumah. Lebih besar daripada rezeki. Dan dia minta pula lebih kerat daripada yang lain. Tapi dia tak mencari. Apa yang dia minta tapi tak cari? Hidayah Allah. Ni. Hudan. Dia minta ni. Bukan tak minta. Tapi dia tak mencari. Bila dia minta? Bila manusia minta hidayat daripada Allah? Salat. Berapa kali sehari? 17. Ni tak solat sunat lah ni. Jawab kena cepat lah. Ihdina siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang kalau solat fardu berapa? 17 kali dia minta. Solat sunat sunat 12. Betul lagi? Solat duha? Duha 4 ke 8? 4. Jadi 4 kali kan? Betul witir? Solat tahajud? 3 je? Oh, tak pernah naik 5 ke 7? 7 kali. Cuba kali. Campur semua berapa? 40 kali setiap hari. Kan?
Punyalah banyak dia minta dan punyalah penting. Bila banyak kali minta penting. Tapi dia tak pergi cari pun. Berapa lama dah dia minta dan tak cari? Mungkin 40 tahun dah. Betul tak? Lepas solat dia tak cari. Sebab nak cari hidayat di mana? Solat. Tak, nak cari hidayat. Minta dalam solat tapi nak cari di mana? Macam kita minta rezeki lah. Minta rezeki ketika lepas solat. Ketika di masjid. Tapi cari di mana? Tempat kerja. Hidayat ni kita minta dalam solat tapi cari di mana? Hudan. Ini yang kamu minta ihdinas siratal mustaqim ni, hudan. Di mana? Kitab dalam Al-Quran. Jadi cara nak cari hidayah ialah tadabbur Al-Quran. Sebab tu Allah kata yang tak tadabbur Al-Quran ni sebenar dia tidak mencari hidayah. Dan ini yang ulama kata apa? Ramai yang berpura-pura dalam solat. Ramai yang bersifat munafik dalam solat. Dia merayu minta hidayah kepada Allah tapi tak cari pun. Quran ada depan mata dia. Kelas tak jauh daripada rumah. Sekarang kelas online tapi dia tak cari pun. Jadi dia berpura-pura minta dalam solat lepas tu tak cari. Okey? Yang kedua, Quran juga sebagai rahmatan wa rahmatan. Rahmat. Apa pula makna rahmat? Quran satu, hudan, yang kedua rahmat. Apa makna rahmat? Rahmat, petunjuk, hudan. Boleh cerita tak apa sebenarnya makna rahmat? Kasih sayang Allah. Contoh? Adakah kita cari hidayat ni pasti kita dapat rahmat? Belum tentu. Kadang-kadang cari hidayat, kadang-kadang belum tentu dapat kan? Itu di syurga. Tak, di dunia manusia orang beriman dah dapat tak rahmat Allah sebelum di syurga? Dapat. Okey, apa bentuk? Contoh. Jiwa? Ada orang kata saya bila dengar lagu tenang je. Ada orang kata bila saya duduk kat pantai tengok ombak tenang je. Jadi tenang ni benda yang apa ni dia panggil? Subjektif. Subjektif. Cuba cerita sikit rahmat. Rahmat dalam Quran. Tak, rahmat yang kita dapat, yang kita rasa. Ataupun contoh rahmat kepada yang berlaku pada sesiapa je. Termasuk dalam Quran kah? Kesian ke orang. Tapi Mother Teresa pun kesian. Angka Kentang pun kesian. Adakah dia dapat rahmat Allah? Benar, itu semua Allah dah cerita dalam Quran, itu dalam Quran lah. Tapi bentuk ataupun contoh. Senang orang kata, oh macam tu rahmat. Tapi sekarang kita nak cerita tak boleh kan? Jadi kalau kita tak boleh nak cerita, macam mana kita nak bagi orang faham apa itu rahmat? Mudah buat kebaikan. Tapi ada orang kafir yang jenis suka buat kebaikan kan? Dia bukan nak kekayaan pun, dia nak suka buat kebaikan. Adakah dia dapat rahmat Allah? Hidup dia dipandu dengan ilmu cahaya Allah. Dia rasa tenang. Dia sebenar, okey, kita ambil contoh. Pemuda kafir minta apa sebelum masuk gua? Tak, minta rahmat kan? Rabbana atina min ladunka rahmatan. Bila dia masuk gua, Allah kata apa? Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Bila masuk gua aja, Allah kata Allah menyebarkan rahmatnya kepada kamu. Maknanya pemuda kafir dapat rahmat Allah, tapi di mana? Dalam gua. Jadi kita nak faham apa rahmat Allah yang Allah sebar kepada pemuda kafir dalam gua? Apa dia? Allah bagi dia, Allah jaga dia. Allah bagi petunjuk. Apa dia? Allah minta dia lah, Allah jaga dia. Dia minta rahmat kan? Kemudian bila masuk, Allah pun bagi tahu
Allah sebarkan rahmat. Makna Allah makbulkan doa dia. Lepas tu Allah tidurkan dia. Allah jaga dia. Jadi dia minta tak nak tidur? Tak. Tapi Allah tidurkan. Makna apa tu? Salah satu rahmat Allah ialah tidur. Rahmat Allah ialah Allah tidurkan dia. Sebenar rahmat Allah, Allah jadikan orang tu tenang je. Anda tak kata salah. Tenang, yalah semua orang mendakwa tenang kan. Tapi tenang ni dalam keadaan tidak melakukan dosa. Pemuda kafir selama 309 tahun, dia buat dosa tak? Itu rahmat Allah. Kalau tenang tapi lepas tu mengumpat, itu bukan rahmat Allah. Itu jauh daripada rahmat Allah. Jadi senang cerita rahmat Allah ialah hati kita tenang dan jauh daripada dosa. Jangan cerita orang, cerita aku tenang tak? Aku dapat tak rahmat Allah? Jadi ciri-ciri utama rahmat Allah ialah jauh daripada dosa. Oh, satu nikmat. Sebab itulah Allah kata manusia akan masuk syurga dengan macam mana dia boleh masuk syurga dengan rahmat Allah? Bila kat dunia dia dapat rahmat Allah, iaitu dia tak buat dosa. Bila buat dosa, terus bertobat. Ini asas untuk dia dapat rahmat di syurga. Boleh faham? Jadi setengah orang dia faham rahmat Allah ialah sebab rezeki banyak. Banyak kamu dapat rezeki naik pangkat, ini rahmat daripada Allah. Salah. Kadang-kadang dengan rezeki banyak kamu solat lambat, itu bukan rahmat. Rahmat Allah ialah jiwa kita tenang, kita bahagia dan jauh daripada dosa. Walaupun berada dalam gua. Okey. Liqaumin, dua-dua ni petunjuk dan rahmat untuk siapa? Untuk kaum yang mereka beriman. Boleh? Jadi Quran dia akan menjadi hidayat. Bila dapat hidayat, dia akan dapat rahmat Allah. Betul tak? Macam mana manusia tak buat dosa? Bila dia tahu halal dan haram. Betul? Macam mana dia tahu halal dan haram? Setelah dapat petunjuk daripada Al-Quran. Bila dia tadabbur Al-Quran, dia kata, oh ini haram. Itu mula dah tahu halal haram, dia dapat hidayah insya-Allah. Bila dia praktiskan, dia akan dapat rahmat Allah. Sebab tu Allah kata dua-dua ni bukan untuk semua orang. Hanya untuk orang yang beriman. Allah tak kata hudan wa rahmah untuk kaum yang membaca Al-Quran. Bukan. Tapi yang beriman. Beza tak yang membaca, yang menghafaz dengan yang beriman? Beza. Okey. Jadi apa kaitan ayat 52 dengan sebelum ni? Cuba kaitkan. Sebelum ni cerita apa? Ahli neraka minta rezeki daripada ahli syurga kan? Ahli syurga kata tak boleh haram. Tiba-tiba Allah cerita pasal Quran. Apa kaitannya? Kaitannya ialah punca manusia masuk neraka ialah berpaling daripada ni. Ini je. Tak ada sebab yang kedua, tak ada sebab ketiga. Semua penyebab masuk neraka berpaling daripada hudan wa rahmah. Berpaling pada Al-Quran. Okey. Hal yanzuruna. Adakah ataupun tidak? Tidaklah. Yanzuruna mereka bukan melihat. Yang zuru di sini makna dia yang tazirun, menunggu. Tidaklah mereka menunggu illa kecuali ta'wilahu. Ta'wil? Okey, sebenarnya ta'wilnya apa makna? Cuba tengok kata Nabi Yusuf. Haza ta'wilu ru'yaya min qabli. Ini kata Nabi Yusuf AS. Haza ta'wil. Ini adalah ta'wil ru'yaya, mimpi aku, min qablu, sebelum ni. Jadi apa makna ta'wil dalam ayat ni? Bukan. Ini kisah Nabi Yusuf cakap setelah semua berlaku. Ya, dia mimpi apa dia? Dia mimpi melihat 11 bintang, kemudian bulan dan matahari kan. Semuanya sujud pada dia kan. Itu masa
sebelum dia dikhianati oleh adik-beradik kan. Tapi setelah dia dikhianati apa semua, habis cerita, jumpa adik-beradik, jumpa bapa, dia pun beritahu, inilah takwil mimpiku yang sebelum ni. Jadi apa makna takwil? Penceritaan. Ha? Penceritaan. Tapi Nabi Yusuf cerita ni benar dah berlaku ke belum? Ha? Dah berlaku. Makna takwil dalam bahasa Arab, dari segi bahasa apa dah? Menceritakan apa yang telah berlaku tentang berita yang sebelum ini. Berita sebelum ini dia memimpikan. Sekarang dia nak cerita apa? Mimpi itu dah berlaku. Itu makna takwil. Okey. Kita balik pada ayat kita. Apa makna takwil di sini? Tidaklah orang kafir ni yang menolak Quran, menolak petunjuk, melainkan mereka ni sebenarnya menunggu apa? Berlakunya apa yang telah diberitahu mereka sebelum ni. Berlaku apa? Azab. Itulah makna takwil. Takwil ialah akibat daripada kekufuran mereka kepada Allah. Jadi mereka tidaklah menunggu melainkan kebenaran berlakunya apa yang telah dibagi amaran pada mereka sebelum ni, yang mereka tak percaya. Boleh? Jadi Allah kata puak-puak ni memang tak keras kepala. Sampai bila ni? Sampai datang takwil, azab Allah, balasannya. Jadi kita terjemah akibat. Akibat syirik dan kufur mereka. Yaqul, bila datang akibat, bila datang musibah, azab, apa kata mereka? Yaqul, berkata, allazina, orang-orang yang nasuhu, mereka lupa. Mereka melupanya. Melupa apa ni? Berkatalah orang-orang yang melupainya. Nya ni balik pada apa? Quran. Ataupun juga balik pada Allah. Lupa Quran sama dengan lupa Allah. Lupa Allah sama dengan lupa Al-Quran. Min qabl, sebelum ini. Apa kata mereka? Qad ja'at, sesungguhnya ja'at telah datang. Rasul. Apa makna Rasul? Utusan. Ini jamaah plural. Utusan Rabbina, Tuhan kami. Siapa yang berkata ni? Siapa yang berkata? Tak. Ni orang yang kufur kepada Allah, engkar Al-Quran. Bila datang azab Allah, mereka yang lupa Quran berkata, sesungguhnya telah datang utusan-utusan Tuhan kami bil haq, dengan benar. Makna sekarang dia mengaku tak? Pertama, Rasul tu betul-betul datang. Yang kedua, Rasul tu datang membawa kebenaran. Orang kafir yang menolak kebenaran ni sekarang dah mengaku tak? Tapi bila dia mengaku ni? Selepas datang ni, takwil, azab Allah. Kemudian dia menyesal. Sekarang Allah nak rakam penyesalan mereka. Walaupun benda belum berlaku, tapi Allah rakam supaya kita ambil pengajaran. Jangan kita menyesal ketika ini. Apa penyesalan mereka? Fahal, maka hal adakah lana, bagi kami, min syufa'a, dari syufa'a. Apa dia syufa'a? Pemberi syafaat. Adakah bagi kami dari pemberi syafaat? Mana dia minta apa ni? Dia minta syafaat, minta pertolongan. Fayashfa'u lana, lalu mereka yashfa'u, memberi syafaat lana, kepada kami.
lalu mereka memberi syafaat pada kami. Okey, yang mereka menyesal dan mereka minta apa? Pertama, minta syafaat. Boleh tak agak-agak? Fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in, Allah kata. Fama tanfa'uhum Allah kata apa dalam ayat lain? Maka syafaat orang-orang yang memberi syafaat, ma tanfa'um, sedikit pun tidak memberi manfaat pada mereka. Nabi boleh bagi syafaat kan, tapi bukan kepada orang kafir. Bahkan Nabi kata pada Fatimah, ya Fatimah, ankizi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan diri engkau daripada neraka. Aku tak boleh selamatkan engkau kalau engkau tak beriman. Nabi Nuh, walaupun Nabi, tak boleh selamatkan anaknya, walaupun anaknya seorang anak Nabi. Nabi Ibrahim tak boleh selamatkan bapaknya, walaupun dia adalah seorang Nabi. Jadi kalau kafir je, tak kira keturunan dah. Okey? Yang kedua, apa yang diminta? Au nuraddu, atau nuraddu. Kami dikembalikan. Dikembalikan. Allah tak sebut dikembalikan ke dunia. Sebab apa? Sebab dia tak sebut. Ataupun kami dikembalikan ke dunia. Jadi ke dunia tak disebut. Kenapa understood? Bila di akhirat, mana kalau sebut kembali, hanya satu je, iaitu kembali ke dunia. Okey, kalau tak boleh beri syafaat pada kami, satu lagi permintaan kami, iaitu tolonglah kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Fana'mal. Lalu kami beramal. Ghaira apa dia? Selain allazi, yang kami dulu amalkan. Okey. Jadi permintaan kedua apa dia? Dikembalikan, apa tujuan? Nak jumpa keluarga? Bukan. Nak beli kebun lagi? Bukan. Nak besarkan bisnes? Bukan. Tapi nak beramal. Amalan yang mana ni? Yang berbeza dengan amalan yang kami dulu beramal. Makna ketika ini mereka tahu tak yang mereka buat kat dunia semua tak betul? Dari mana dia tahu? Ni, kami nak buat amalan yang lain. Sebab mereka dah masuk neraka, makna amalan mereka semua tak betul lah. Kan? Okey. Agak-agak ni mereka, kalaulah Allah bagi peluang kembali semula ke dunia, agak-agak mereka beramal soleh tak? Makna mereka bercakap dusta lah. Kan dia kata kalau kami kembali, kami akan beramal soleh. Mereka dusta lah. Sebenarnya mereka, kalau dikembali pun mereka tak akan beramal soleh. Begitu. Betul? Ada dalil? Ada dalil tak? Allah kata kalau mereka dikembalikan, mereka balik seperti asal. Makna mereka berbohong. Tak ingat? Cuba buka surah ni. Surah Al-An'am ayat 27 dan 28. Walau tara is wukifu ala nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati wa nakuna
Wa nakunanna minal apa? Wa nakunan. Wa nakuna minal mu'minin. Okey, lepas tu ayat 28. Ha? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima wa innahum lakazibun. Okey, cuba tengok. Cuba terjemah. Walau tara. Sesungguhnya. Bukan. Lau. Jikalau. Dan jikalau tara. Engkau melihat. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Jikalau engkau melihat iz wukifu, ketika mana mereka wukifu, berhenti ataupun ditahan. Orang-orang kafir ketika mereka ditahan ala nar, dekat neraka. Faqalu, lalu mereka berkata, ya laitana, alangkah baiknya kami nuraddu. Nuraddu apa makna ni? Sama ni. Alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia, kemudian wala nukazib, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Kalau kami dikembalikan semula, kami tak akan dusta dah. Taubat lohon. Kemudian wanakuna, sekarang kami nak jadi orang beriman. Masa kat dunia dia buat apa dengan orang beriman? Dia maki, dia hina, dia bunuh. Tapi bila di akhirat nak jadi orang beriman, maka Allah tempelak mereka. Allah jawab apa? Bal, bahkan badalahum, telah, badan ni zahara, telah nyata, telah jelas kepada mereka, makanu yukhfuna, apa yang dulu mereka sembunyikan. Daripada apa? Apa yang mereka sembunyi? Kejahatan dalam hati mereka, kufur, syirik, benci pada Islam. Tapi bila di akhirat semuanya terbongkar. Dan Allah kata walau ruddu, jikalau mereka dikembalikan semula. Jikalau mereka dikembalikan semula, apa berlaku? La'adu. Apa benda la'adu? Pasti mereka akan ulang lima nuhu, terhadap apa yang mereka dilarang. Mereka akan ulang balik. Kemudian Allah kata wa innahum lakazibun, sesungguhnya mereka adalah, bila mereka dusta ni, bila mereka bercakap bohong. Kat dunia confirm mereka bohong, tapi di akhirat berbohong tak? Allah nak beritahu apa ni sebenarnya? Kalau kaki bohong, sampai dalam neraka pun bercakap bohong. Kalau kaki neraka, dalam neraka pun cakap bohong lagi. Sebab tu jangan berbohong. Bila dia mula berbohong, dia bukan berhenti ya. Bukan setakat kat dunia, sampai dalam neraka. Wahai Tuhan, kalau balik semula kami jadi orang beriman. Allah kata bohong. Bolehkah? Apa bukti mereka ni sebenarnya berbohong? Kalau Allah balik semula ke dunia, mereka tak akan beriman. Apa bukti? Apa dia? Kalau mereka balik semula ke dunia, Allah kata mereka akan balik seperti asal kan? Apa bukti mereka akan balik seperti asal? Faham soalan? Tak faham. Apa bukti ataupun apa petunjuk yang mereka ni orang yang tak beriman bila balik ke dunia, dia kata nak beramal soleh, tapi akhirnya dia balik seperti asal. Apa petunjuknya? Faham tak soalan? Jawapan? Jawapan dia, permintaan dia tu mana? Jawapannya apa dia? Permintaan dia nak balik. Tapi itu bukan petunjuk bahawa mereka akan ulang kekufuran. Allah beritahu dalam Quran. Cuba buka surah Fatir ayat 37. Ini bukti petunjuk bahawa
Kalau balik semula mereka tak akan beriman pun. Ayat 37 surah Fatir. Allah kata wahum yastarikhuna fiha, kemudian Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'malu awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumu an-nadhir Adzuku fama lizzalimina min nasir. Okey. Cuba tengok apa yang Allah cerita. Wahum yastarikhuna, mereka, ini ahli neraka, yastarikhuna, mereka meraung. Di mana? Fiha, dalam tak ada dah tersenyum apa gelak, tak ada dah. Setes, dan Allah guna fi'il mudhari'. Yastarikhuna fi'il mudhari' menunjukkan apa? Meraung. Berapa lama ni? 24 jam. Dia kalau penat, dia tertidur tak dalam neraka? Penat meraung sampai tertidur, tak ada. Kemudian sambil meraung, dia merayu pada Tuhan. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami. Bahasa dia berbagai-bagai. Yang ni dia kata apa? Nuraddu. Yang ni, keluarkan kami. Keluarkan kami ke mana? Pastilah ke dunia. Untuk apa lagi? Jelas matlamat dia nak balik semula ke dunia. Satu je. Na'malu salihan. Makna amal soleh yang macam mana? Ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami macam buat amal soleh juga, buat hospital, buat jalan raya, buat sekolah, tapi rupa-rupanya tak soleh sebab syirik pada Allah. Tengok Allah jawab apa bila mereka minta nak balik semula. Allah jawab, awalam nu'ammirkum, bukankah nu'ammirkum, nu'ammir daripada umur, bukankah kami dah panjangkan umur kamu? Ma yatazakkar, kami panjangkan umur kamu yang apa yang boleh yatazakkar apa dia? Boleh mengambil pengajaran fihi, dalam umur yang kami panjangkan, man tazakkar, siapa yang nak ambil pengajaran, memang dia boleh ambil pengajaran dalam tempoh umur yang kami panjangkan. Boleh faham? Wa ja'akumun nazir, dan telah datang pada kamu. Apa yang Allah nak bagi tahu? Dia minta nak balik. Allah jawab apa pula? Dulu aku dah panjang umur, dan umur kamu katalah 60. Siapa yang nak ambil pengajaran dalam tempoh umur 60, memang boleh. Tapi kamu tak ambil. Makna apa tu? Itulah bukti kamu berbohong. Bila di akhirat kamu cakap nak balik, nak beramal soleh, bohong. Bukti apa? Aku dah bagi peluang, tak ambil pun. Kan? Macam orang masuk pusat serenti lah. Dia bertaubat tak? Ya, saya bertaubat tak nak. Lepas keluar? Jangan percaya cakap. Apa tu? Wazuku, maka Allah kata apa? Suku. Rasalah. Rasa apa ni? Azab. Fama lizzalimin. Masuk ke? Masuk ke? Tapi suaranya clear lah. Okay. Ada gangguan sikit daripada jiran sebelah. Fazuku, maka rasalah azab. Tak ada. No way untuk balik semula. Sebab kamu berdusta. Kemudian Allah kata, lagi menyakitkan apa?
Fama lizzalimina, tidak ada bagi orang yang zalim min nasir, daripada penolong. Kamu bukan setakat tak boleh balik semula, tapi tak ada siapa pun boleh tolong kamu. Walaupun bapa, walaupun anak, walaupun kalau bapa kamu nabi sekalipun, tak ada apa yang boleh tolong. Boleh kah? Okey. Kemudian kita sambung ayat ni. Qad khasiru. Kesudahannya apa? Sesungguhnya qad khasiru. Mereka telah merugikan diri mereka. Mereka telah merugikan, telah rugi. Telah rugi. Apa yang rugi ni? Merugikan ke ataupun rugi ni? Cuba tengok bahasa ni. Diri mereka. Telah merugikan kalau di sini. Ya. Mereka ni sebenarnya telah rugi. Rugi apa ni? Dia kalau kat dunia biasa rugi apa? Kalau orang kata dia tu rugilah. Tak, kalau kat dunia. Biasa kalau sebut rugi dia ada kaitan dengan apa? Niaga. Mana rugi apa? Harta, kan? Kadang-kadang rumah terbakar, mana rugi apa? Harta. Tapi di akhirat besok Allah kata rugi apa? Bukan harta, bukan rumah, bukan tanah. Rugi diri. Apa maksud rugi diri? Apa maksud? Dia bila kita ada peluang nak beramal kat dunia, peluang untuk kita beramal soleh bila tu? Bila kita hidup. Jadi sebenarnya diri kita tu dan masa kita hidup itulah modal untuk kita berniaga, untuk beramal. Tapi bila diri kita tak beramal, sebenarnya yang ruginya diri kita sendiri. Seolah modal kita memang tak ada langsung. Kalau diri dah tak ada, modal dah tak ada, boleh tak berniaga? Habis. Bila diri dah rugi, buat apa pun sia-sia. Yang ni yang sepatut manusia takut. Tapi kebanyakan manusia takut rugi apa? Rugi harta, rugi perniagaan. Rugi diri dia tak takut. Diri dia solat lambat, diri dia tak berzikir kepada Allah. Yang tu rugi tapi dia tak rasa pun. Betul? Kemudian Allah kata wadalla, dan telah sesat. Dia terjemah apa? Hilang. Dhalla ni sesat boleh, hilang boleh, lenyap boleh. Telah lenyap. Anhum, dari mereka, Perkara-perkara yang mereka ada. apa yang mereka adakan. Boleh? Jadi apa yang mereka reka-reka, apa yang mereka buat semua hilang lenyap, zero. Yang ni juga Allah kata apa? Dalam surah Al-Furqan kan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami bawa amalan-amalan orang yang tak beriman, kemudian kami jadikannya seperti debu yang berterbangan. Okey, boleh kah? Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Daripada dua ayat ni. Apa dia pengajaran untuk kita? Pertama, jadikan Quran sumber untuk kita beramal, sumber panduan kehidupan dan sumber rahmat. Bukan bahan bacaan. Bukan untuk mendapat kepentingan duniawi. Satu. Yang kedua, hanya orang yang beriman pada Allah sahaja yang mentadabbur Al-Quran dan menjadikan Al-Quran bahan hidayah dia. Hanya orang beriman je. Kalau dia tak jadi Quran sebagai panduan hidupnya, dia tak beriman kepada Allah. Walaupun dia pembaca Al-Quran tegar. Walaupun dia penghafal. Kemudian, yang kedua, pengajaran kedua, Allah menceritakan punca manusia celaka di akhirat, punca manusia masuk neraka di akhirat, puncanya apa dia? Punca tolak Quran je. Bukan sebab dia miskin, bukan sebab musibah, kan? Tak ada kaitan langsung dengan musibah. Musibah adalah ujian. Siapa saja sentiasa ada ujian. Orang beriman ke, orang kafir ke, orang kaya ke, orang miskin, tak lari pada ujian. Tapi
yang penyebab manusia tolak masuk neraka ialah dia tolak Al-Quran sebagai sumber hidayahnya. Kemudian yang ketiga, Allah bagi itu penyesalan. Manusia ni suka berbohong, dan bila dia berbohong, dia akan berbohong sampai dalam neraka. Yang keempat, kerugian yang paling besar dan paling celaka ialah rugi diri. Modal kita, umur kita. Sebab tu Allah bersumpah dengan masa wal asri. Walaupun satu saat itu adalah modal untuk kita menjana pahala. Okey? Ada ayat tertinggal? Mana ni? Ini bukan saya tulis. Kalau tertinggal tu bukan salah saya. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq fa hal lana min syufa'i fayashfa' wa na'mal ala ghairal ladzi. Ustaz mohon pencerahan ayat 159 surah An-Nisa. Adakah pada Maisu tak ada orang yang kafir? Surah apa? An-Nisa. Ayat bawah 159. Awal solat Jumaat entah ni. Okey, ayat dia maksud surah An-Nisa ayat 159. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Mana Allah nak bagi tahu, ini antara tafsir. Allah nak bagi tahu tidak ada seorang pun ahli kitab yang ada sekarang sampailah kiamat, melainkan semuanya akan beriman dengannya, iaitu dengan Nabi Isa AS sebelum Nabi Isa meninggal, iaitu di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Jadi sebelum Nabi Isa meninggal di akhir zaman, Allah kata semua ahli kitab beriman kepada Nabi Isa bahawa dia adalah Nabi, dia bukan anak Tuhan. Dan wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti Nabi Isa akan menjadi saksi ke atas mereka yang beriman. Wallahu alam. Adakah pada masa itu tak ada orang yang kafir? Wallahu alam. Saya pernah dengar tapi saya tak pasti kesahihan. Ketika zaman Nabi Isa semua orang akan beriman. Nanti saya cek balik. Saya pernah dengar, cuma tak pasti kesahihannya. Iaitu ketika Nabi Isa datang dan sebelum Nabi Isa wafat semua orang beriman. Wallahu alam. Tak ada tinggal. Mana?
Perkataan apa? Dia tak ada. Yang mayati ta'wil. Lepas tu dia pun. Yang mayati ta'wil tak ada. Hal yanzuruna illa ta'wilahu. Tertinggal ialah yauma ya'ti ta'wiluhu. Okey. Ada tertinggal betul. Jazakillahu khairan. Boleh sini. Hal yanzuruna illa ta'wi lahu. Kemudian sini. Yauma ya'ti. Kan? Dua patah aja. Betul? Yang ni yang tertinggal ni. Dua patah. Tidaklah mereka menunggu melainkan akibat kesudahan hasil kekufuran mereka, iaitu azab Allah. Dan pada hari datangnya azab, iaitu pada hari kiamat nanti, yaqulul ladzina nasu, akan berkatalah orang yang lupa pada Allah, lupa pada Quran sebelum ini, iaitu mereka mengakui telah datang rasul-rasul pada kami dengan kebenaran. Masa itu baru mereka mengaku, tapi dah terlambat. Jadi tertinggal ni yauma ya'ti, dua perkataan. Wallahu a'lam. Tolong ulang pengajaran. Boleh tengok rakaman balik tak? Dan berita pokok tarian. Apa dia? Ustaz tu tunjuk kitab. Ustaz rujuk buku tadabbur ni. Ustaz nak tanya, Ustaz rujuk buku tadabbur ni, buku apa? Pokok tadabbur apa tak tahu. Saya rujuk. Bila saya nak tadabbur, saya akan rujuk beberapa kitab tafsir. Antaranya tafsir Al-Maraghi. Yang kedua tafsir Ibnu Ashur. Yang ketiga tafsir Al-Bughawi. Yang keempat kalau ada, tafsir Syekh Saleh Utsaimin. Dan kadang-kadang saya rujuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi. Lebih kurang setiap kali sebelum tadabbur saya akan rujuklah 2-3 kitab tafsir. Wallahu a'lam. Okey, pengajaran yang saya sebut tadi, yang ketiga, itu ada tu. Punca manusia masuk neraka ialah tolak Al-Quran. Yang keempat, manusia yang paling rugi ialah manusia yang rugi dirinya sendiri. Apakah tanda seseorang itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia seseorang itu mendapat hidayah, tandanya ialah amalan dia, akhlaknya, cara berfikirnya sama dengan Al-Quran. Jadi kata pepatah, hanya jauhari mengenal mak nikam. Kalau kita pun tak faham Al-Quran, kita tak boleh menilai orang. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, satu ayat, tengok ni ayat ni maksud dia macam ni kan, orang tu tak ada pun, maknanya tak beriman dia tu, dia tak beriman dengan sempurna. Jadi tanda orang beriman ialah semua yang Allah sebut dalam Quran dia laksanakan, dan segala yang Allah larang dia tinggalkan. Jadi ukurannya ialah berdasarkan Al-Quran. Sebab itulah hasil Nabi dan sahabat beriman dengan Al-Quran nampak tanda. Apa tanda? Sahabat akhlak Nabi dan sahabat akhlak sama dengan akhlak Al-Quran. Apa yang Allah sebut dalam Quran sama dengan akhlak mereka. Apa yang Allah cakap dalam Quran, apa yang itu yang mereka lakukan. Okey? Wallahu a'lam. Adakah kita boleh menyatakan dengan tegas bahawa penghafal pembaca Al-Quran bukan sebahagian daripada amal soleh? Hanya tadabbur faham saja Al-Quran itu tak masuk hafal dan baca tegar. Tak boleh sebab baca termasuk amal soleh. Baca Al-Quran kan Nabi kata 1 huruf 10 pahala, itu amal soleh.
Cuma baca Al-Quran amal soleh, tapi belum tentu amal soleh itu membawa ke syurga. Kan solat, contohkan, solat amal soleh tak? Ya, tapi adakah mesti dengan solat masuk syurga? Tak. Ada Allah kata fawailun lil musallin. Neraka wai bagi orang yang solat. Yang menghafal Quran, amal soleh tak? Hafal Quran, amal soleh. Bahkan Nabi sebut siapa yang menghafal Al-Quran, maka disebut kepada orang ni, bila nak masuk syurga, baca satu ayat naik satu tingkat, baca satu ayat naik satu tingkat, sehinggalah ayat terakhir yang dah hafal. Tapi yang hafal macam mana? Yang hafal, yang faham dan amal. Mana hafal itu sebahagian daripada amal soleh. Dan sama juga, iaitu bukan semestinya menghafal Quran masuk syurga. Bukan mesti buat amal soleh mesti masuk syurga. Sama juga orang puasa kan, puasa amal soleh tak? Ya, tapi Nabi sebut, Nabi bagi amaran. Berapa ramai yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Amal soleh tapi tak mesti dapat pahala. Nabi kata berapa ramai yang berjaga malam, berapa ramai yang solat malam tapi tak dapat apa melainkan hanya berjaga malam, hanya mengantuk sahaja. Jadi bukan semua amal soleh membawa kepada kebaikan. Amal soleh yang ikhlas kerana Allah, amal soleh yang selari dengan sunnah Nabi, itu yang akan memberi kebaikan pada kita di dunia dan di akhirat. Adakah mentadabbur Al-Quran itu wajib dengan guru seperti sesi sekarang? Ya, wajib. Dan Nabi pun berguru dengan Jibril. Jadi orang sehebat Nabi berguru. Jangan pula orang macam kita ni cukup dengan baca tafsir ataupun terjemahan. Tak cukup. Walaupun Allah permudahkan Al-Quran untuk difahami, tapi mesti belajar. Matematik dengan Al-Quran, matematik lebih mudah, tapi tak ada orang pandai matematik tanpa berguru. Sains lebih mudah daripada Al-Quran, tapi semua anak-anak kita belajar sains dengan guru. Jadi tadabbur Al-Quran wajib berguru. Wallahu a'lam. Apa hukum dan balasan bagi seorang lelaki yang sudah berjanji untuk bernikah dengan seorang perempuan dan ahli keluarga tersebut, adakah dia ini dikatakan zalim dan ahli neraka? Taklah sampai ahli neraka. Janganlah marah sangat. Bunga bukan sekuntum. Dia tak sampailah ahli neraka. Cuma Nabi kata ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik 3. Salah satunya bila bercakap bohong. Bila berjanji tidak tepati. Jadi kalau kita nak hukum, kita tak boleh menghukum orang, tapi kita hanya boleh menjelaskan hukum yang Allah dan Rasul sebut. Kita tak ada hak nak menetapkan hukum dia ahli neraka, dia ahli syurga. Tak ada. Kita hanya boleh menjelaskan hukum yang Allah dah sebut dalam Quran ataupun Nabi sebut dalam hadis. Tentang orang yang tak tepat janji, termasuklah dia kata nak kahwin dengan seorang perempuan kemudian tak jadikan. Maka kita terangkan hukumnya sebagaimana yang Nabi sebut, bukan kita. Nabi kata tanda orang munafik ada 3. Bila berjanji, dia tidak menepati. Jadi bila dia berjanji dengan wanita nak kahwin, dia tak kahwin, dia ada ciri-ciri munafik. Jangan hukum dia sebagai ahli neraka. Mungkin dia bertobat. Dan kita sebagai orang yang dia berjanji dengan kita, kita maafkan. Sebab sifat Allah beriman suka memaafkan. Bila kita maafkan orang, kita dapat lebih banyak, lebih baik daripada orang yang kita maafkan. Dia dapat kemaafan kita, tapi kita dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kalimah terakhir dalam ayat 53 tu Allah guna yaftarun dalam fi'il mudhari', tapi maknanya apa yang telah mereka ada-adakan. Okey, dia sebenarnya yang menunjukkan telah tu ialah makanu. Kalau kita belajar bahasa Arab, kanu adalah menunjukkan benda yang dah berlaku. Kanu adalah mereka dulu, bila masa kat dunia. Jadi yang menunjukkan benda telah berlaku ataupun past tense, kanu, bukan yaftarun. Kemudian Allah guna yaftarun, iaitu fi'il mudhari'. Menunjukkan apa? Iaitu dalam masa yang telah berlaku, masa kat dunia, mereka sentiasa bercakap bohong. Mereka sentiasa mereka cerita bohong. Bukan bermusim, tapi sepanjang masa. Tapi sepanjang masa tu benda tu dah berlaku. Sebab Allah cerita ni benda di akhirat. Boleh? Allah cerita benda di akhirat. Bila Allah nak cerita benda kat dunia, Allah guna kanu. Adalah dulu mereka masa kat dunia. Apa dia dulu? Sentiasa berdusta.
Wallahu a'lam. Hujan Allah tu atas tu. Ada dalil dalam Quran atau hadis yang mengatakan kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman. Ada hadis Quran tidak ada, hadis ada. Dah. Ada? Okey, cukup Kelas kita ialah kelas kita yang seterusnya ialah besok pukul 10.30. Kita sambung tadabbur surah Ibrahim insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.